Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini adalah siri yang pertama kita. Bersama-sama kita mempelajari dan mendalami lagi ilmu tajwid. Jadi insya-Allah kita ambil hari ini adalah muqaddimah lah, pengenalan tentang ilmu tajwid dan sedikit daripada makhraj huruf insya-Allah. Baik, jadi pengenalan bagi ilmu tajwid, kebanyakannya kita ni alhamdulillah baca Quran kan, alhamdulillah baca Quran. Cumanya mungkin kita tak tahu tentang nama-nama yang kita sebutkan. Macam kita ada orang dia baca Quran tu cantik elok dah, tapi dia tak tahu nama kan. Ini hukumnya nama apa, ini huruf ini keluarnya daripada mana kan. Jadi ilmu tajwid itu ilmu yang membicarakan tentang nama-nama hukum, huruf-huruf ni apa sifat dia, tempat keluarnya di mana, kalau huruf tanwin bertemu dengan huruf ni namanya apa kan. Itu kita akan mempelajari di dalam ilmu tajwid insya-Allah. Baik, untuk pengenalan ilmu tajwid yang pertamanya mestilah kita nak tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan tajwid kan. Apa itu tajwid? Apa itu tajwid? Ni macam soalan yang basic lah. Apa itu tajwid? Baik, tajwid dia ada dua ta'rif ataupun dua, kita kata pengenalan dia. Yang pertama, ta'rif dari segi bahasa, pengenalan daripada bahasa. Tajwid itu apa dari segi bahasa? Dari segi bahasanya adalah memperelokkan ataupun memberi makna mengelokkan bacaan ataupun mencantikkan bacaan. Dan daripada istilah pula, tajwid ini membawa maksud satu ilmu yang dengannya dapat diketahui cara melafazkan huruf-huruf Al-Quran daripada cara melafazkan huruf-huruf Al-Quran dari makhrajnya yang betul, dan juga mengetahui sifat-sifat huruf dan memberi setiap huruf itu hak-haknya yang betul dan cantik elok lah. Maksudnya memperelokkan dan mencantikkan juga bacaan kita tu. Dari segi istilah ni dia lebih terperinci lagi, iaitu ilmu yang kita mempelajari di dalam dia cara melafazkan huruf-huruf Al-Quran dengan betul, dan juga memberi setiap huruf itu hak-haknya. Jadi kalau kita baca Quran tu, kita bagi yang panjangnya 4 harakat, kita bagi panjangnya 4 harakat, yang keluarnya daripada lidah kita, kita keluarkan huruf tu daripada lidah kita. Dan kalau huruf itu dia punya sebutan dia nipis, kita bagi sifat nipis dia tu kepada huruf tu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan ilmu tajwid. Kita memberikan setiap huruf itu hak-haknya yang betul, yang sahih, yang cantik. Jadi bacaan kita tu pun jadi betul lah, jadi elok. Dan itu pun sebenarnya adalah fardu ain. Nanti kita akan lihat hukum untuk mempelajari ilmu tajwid. Untuk membaca dengan tajwid itu hukumnya lain, untuk mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya lain. Baik, di sini dia ada hukum mempelajari ilmu tajwid itu ada dua. Yang pertama fardu ain, dan yang kedua fardu kifayah. Fardu ain dan fardu kifayah. Okey, fardu ain itu maksudnya wajib kepada setiap orang muslim. Macam kita kan, kita solat. Solat itu adalah fardu ain bagi setiap orang yang mengucapkan 2 kalimah syahadah. Wajib, tanggungjawab dia, dan itu dikira fardu ain. Kalau dia tak buat, dia dikira berdosa. Berdosa. Tak solat dikira dosa, tak puasa dikira dosa. Andai kata dia tu cukup qadrat, cukup semua ni dah ada, tapi dia tak solat, dia tak puasa, itu berdosa, bagi dia dosa. Sebab itu adalah fardu ain. Okey, yang keduanya hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Okey, fardu kifayah ni maksudnya bila seorang tu melakukan dalam satu kawasan tu, ada dah sebahagian yang melakukan perbuatan tersebut, ibadah tersebut, perbuatan tersebut, maka tergugurlah dosa bagi yang lain. Contoh mudah kita kata fardu kifayah ni macam solat jenazah. Solat jenazah tak wajib ke atas semua, tapi dia adalah
fardu. Fardunya ini dinamakan dengan fardu kifayah. Kalau sebahagiannya dah solat jenazah, menguruskan jenazah orang muslim ni, tanam, mandikan, solatkan semua, okey, settle. Baki daripada orang kampung yang lain tu tidak berdosa dan tidak wajib ke atas mereka pun untuk membuat benda yang sama, macam hak yang sebahagian lain gitu. Itu dikira fardu kifayah, tergugur dosa daripada yang lain. Tapi kalau semua tak buat, kan, semua tak buat, tinggalkan je mayat tu kat situ, dikira berdosa bagi satu kampung. Satu kampung tu kira dosa lah. Itu dinamakan dengan fardu kifayah. Baik, sekarang dalam kaitan tajwid ni macam mana? Okey, fardu ain, hukum yang wajib ke atas setiap muslim itu adalah ketika membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan bertajwid itu adalah fardu ain bagi setiap orang Islam, bagi setiap muslim, muslimat. Wajib kita membaca Al-Quran dengan bertajwid. Maksudnya kita wajib membaca Al-Quran dengan betul. Hurufnya tak tertukar antara huruf ha dengan kha, tak tertukar antara huruf qaf dengan fa, kan? Tak tertukar huruf, itu yang pertama. Yang keduanya, tak dengung tak dengung di tempat tak perlu dengung. Dengung di tempat tak perlu dengung, kan? Maksudnya mestilah wajib setiap muslim itu membaca dengan bertajwid yang betul, panjang pendeknya, dengung tak dengungnya, huruf sebutannya pun kena betul. Itu adalah wajib. Sebab bahasa Arab ini adalah bahasa yang unik. Tersilap baris melarikan maksud. Tersilap huruf, satu huruf, tertukar huruf, kan? Tertukar huruf, lari maksud. Tertinggal titik, lari maksud. Kalau macam huruf ta, dia ada 2 titik, tapi kita pi buat dia 1 titik je. Kita buat dia na, kita sebut dia na. Dia ta tapi kita sebut dia na, lari maksud. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang unik. Setiap dia punya penulisan dia tu, titik dia tu pun semua tu memberi maksud yang lain. Jadi ke atas orang muslim itu adalah wajib ke atas dia membaca Al-Quran dengan bertajwid. Adapun yang fardu kifayahnya pula macam mana? Fardu kifayahnya adalah bagi setiap orang muslim tu fardu kifayah untuk mempelajari ilmu tajwid. Mempelajari ni nak tahu nama dia, nak tahu dia punya nama-nama lah, kan? Nama-nama hukum tu, nama-nama hukum mat, nama-nama yang ada dalam hukum nun mati dan tanwin, nama-nama yang ada dalam hukum mim mati dan tanwin, nama-nama bagi makhraj huruf, sifat huruf. Untuk mempelajari benda tu dan untuk menghafal benda tu adalah fardu kifayah. Jadi bukan fardu ain untuk semua. Kok kita jumpa orang, hang tak tahu ni hukum izhar ni hukum idgham ni, tak tahu, berdosa besar. Dah. Dia bukannya fardu ain ke atas setiap muslim. Dia cuma fardu kifayah. Tetapi dia ni fardu ainnya adalah kita membaca Al-Quran itu dengan bertajwid. Itu adalah fardu ain. Jadi kalau ada juga pelajar-pelajar saya yang mengaji Quran dengan saya yang berumur, kan, yang berumur dah, saya tak ajak dah tajwid, saya tak bagi tahu dah lah ini izhar, ini bagi tahu secara macam kita kata secara bayang-bayang macam tu je. Kita tak suruh dia ingat dan hafal, sebab agak keberatan dan berat untuk orang yang berumur ni untuk menghafal nama-nama yang ada di dalam hukum tajwid. Ya, apa yang penting adalah mereka baca dengan betul. Itu yang pentingnya. Makcik-makcik, tok-tok, kan, tok wan, yang pentingnya adalah dia baca dengan bacaan yang betul. Itu cukup dah. Sudah memadai untuk menghafal, mengetahui huruf-huruf izhar ada 6, hamzah, ha, ain, ha, kha, ghain. Itu dah bukan dia punya bukan kemampuan dia, kan. Kalau muda-muda, ya silakan untuk menghafal huruf-huruf izhar, idgham, ikhfa, semua tu silakan untuk belajar dan menghafal. Baik, kalau yang waktu tu nak belajar, boleh juga, tak ada masalah belajar. Untuk belajar ni alhamdulillah ilmu kita boleh mempelajarinya. Baik, itu tadi kita sebut fardu ain dan fardu kifayah. Mempelajari, mengetahui, mengingati nama-nama daripada hukum itu adalah daripada hukum tajwid itu adalah fardu kifayah. Untuk membaca Al-Quran dengan bertajwid itu adalah fardu ain. Jadi wajib. Kalau yang tak tahu nak baca Quran, cari guru dan belajar Al-Quran dengan guru. Bergurulah, kita kata berguru dalam mempelajari Al-Quran. Sebab ada kita duk tengok saja pun kita tak ni nak baca, melainkan kita
mengikuti apa yang guru kita baca. Dia punya sebutan dia tu kadang-kadang lain kan. Yang ni panjang, yang ni pendek ke apakah kan. Jadi cantiknya kita cari guru. Dan Allah SWT firman dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil ni maksudnya dengan bertajwid, dengan cantik, dengan elok. Berikan setiap huruf itu hak-haknya, keluarkan setiap huruf itu daripada makhrajnya. Keluarkan daripada tempat keluarnya yang betul. Kalau yang ha keluar daripada halq, daripada rengkung, keluarkan dia daripada rengkung. Kalau huruf nun keluar daripada tarafil lisan, ujung lisan, keluarkan dia daripada ujung lisan. Jadi memberikan huruf itu haknya, makhrajnya, sifatnya yang betul. Warattilil Qur'ana tartila. Dan ada satu lagi hadis, satu lagi dalil daripada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah bacaan Al-Quran dengan suara kamu yang indah. Jadi ini kalau yang orang bertaranum boleh menggunakan dalil inilah, boleh bertaranum. Bertaranum itu boleh diharuskan. Zayyinu Al-Quran bi aswatikum, hiasilah, maksudnya bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang indah kan. Kalau kita bacaan yang indah ini tak semestinya bertaranum. Dia kalau bertaranum tapi tidak bertajwid itu tak betul. Yang pentingnya adalah bertajwid. Kalau macam kita dulu kan belajar di negara Arab, yang pernah pergi negara Arab, Syria ataupun Mesir kan, kalau kita dengar guru kita baca, ada guru yang dia baca cantik, suara dia memang sedap kan. Tapi ada juga guru yang biasa-biasa suara dia tapi tajwidnya masya-Allah kan. Macam kalau kami belajar di Syria dulu, guru-guru dia tak fokuskan dekat taranum, dia tak fokuskan dekat buat lagu-lagu lentok-lentok, bunga-bunga apa dekat bacaan Al-Quran, tapi depa ni lebih mementingkan makhraj huruf yang betul. Jadi masa dulu belajar di Syria, pernah juga saya ikuti kelas tahsin Al-Quran, tapi tak sempat nak habiskan sebab saya duduk dalam setahun lebih macam tu je, tak sempat nak habiskan kerana nak talaqi Quran ataupun kita kata nak tasmi' Quran ni. Tahsin Quran ni dia makan masa, dia bukannya dalam masa setahun. Macam kalau kakak saya, dia dalam 4 tahun ke 5 tahun untuk nak mengkhatamkan tahsin Al-Quran. Baca Al-Quran secara birra'i lah, secara lihat, bukan secara hafal. Tu pun makan masa kan, makan masa. Jadi nak itqankan bacaan kita itu mengambil masa sebenarnya, ambil masa. Di guru-guru kami di Syria tu, mereka lebih pentingkan makhraj huruf, sifat huruf, itu yang penting. Dia fokuskan di situ, makhraj huruf, tempat keluar huruf. Bacaan tu bagi cantik elok dari segi makhraj huruf, sifat-sifat huruf, panjang pendeknya. Maksudnya bertajwid lah, bertajwid. Baik, dalam bacaan Al-Quran kan, kita ada beberapa peringkat ataupun kita kata cara dalam kita membaca Al-Quran ni. Dia ada dalam 4 cara bacaan Al-Quran yang dibolehkan. Maksudnya yang dibolehkan kan, mungkin ada orang dia nak baca slow-slow, nak baca lambat-lambat, bil itqan, bil tahqiq. Boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Jadi kita lihat di sini ada beberapa cara dalam kita membaca Al-Quran. Ada 4 cara yang dibolehkan. Yang pertama, tartil. Tartil ni bacaan yang perlahan-lahan, melafazkan huruf dan makhrajnya dengan elok lah, beserta sifat-sifat hurufnya dibagi cantik elok semua, beserta dengan menghayati maksud ayat. Itu kita sebut dengan tartil. Bacaan yang pertama ni yang cantik elok ni kita sebut dengan tartil. Dia bagi tajwid, bertajwid lah, bacaan yang bertajwid elok cantik semua, beserta dengan memahami dan memerhatikan maksud ayat, makna ayat Al-Quran juga dia memerhatikan, mentadabburkan ayat-ayat Al-Quran. Yang tu kita panggil dia tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Allah SWT menyuruh manusia membaca Al-Quran itu dengan tartil, bukan hanya dari segi bacaan zahir sahaja ni, tapi juga dengan menghayati maksud ayat, menghayati apa intipati daripada ayat tersebut. Sebenarnya yang tadabbur tu kan kita sebut, menghayati maksud ayat, tafsir ataupun tadabbur tu, itu adalah fungsi utama ataupun faktor utama
tujuan Al-Quran itu diturunkan. Sebab manusia ni Allah SWT memberikan akal fikiran kepada kita. Jadi kerana itu Allah SWT menurunkan Al-Quran tu kepada makhluk yang boleh berfikir, yang ada kebijaksanaan. Jadi Allah SWT turunkan Al-Quran tu bukan untuk sia-sia, bukan kerana untuk kita membaca hanya zahir sahaja, tetapi juga untuk manusia itu memerhatikan, menghayati, mentadabburkan dan juga mengaplikasikan ke dalam kehidupan seharian kita. Jadi itu tujuan Al-Quran itu diturunkan kepada manusia, diturunkan kepada makhluk yang bernama manusia. Jadi kita kalau baca Al-Quran ambil masa juga, kan. Selepas kita baca Al-Quran secara bahasa Arab kan kita tak faham, ya kan. Kita baca elok, cantik semua, elok dah, bertajwid semua. Kita luangkan masa selepas kita baca tu, kita luangkan masa buka Quran terjemahan, kita mentadabburkan ayat, melihat, membaca terjemahan ayat Al-Quran yang kita baca tadi tu, dan kita boleh menghayati cerita Allah SWT. Cerita tentang apa? Cerita tentang alam, cerita tentang tumbuh-tumbuhan, cerita tentang haiwan, kan. Adapun kalau tentang hukum hakam, jangan kita ambil faham sendiri, itu sangat bahaya. Ataupun tentang akidah, jangan kita ambil faham sendiri, itu perlu kepada tafsiran yang lain, perlu kepada syarahan yang lain untuk memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut berkaitan tentang hukum hakam ataupun akidah. Baik, itu tartil. Yang pertama, bacaan Al-Quran yang dibolehkan tartil, menghayati juga maksud ayat selain daripada bertajwid, menghayati juga makna ayat. Yang kedua, cara bacaan Al-Quran dinamakan dengan tahqiq. Apa maksud tahqiq? Baik, tahqiq ini ialah dia hampir sama dengan tartil juga, namun dia lebih lambat dan perlahan. Ia biasa dilakukan oleh orang yang baru mempelajari Al-Quran. Jadi orang yang baru mempelajari Al-Quran, dia baca dengan bacaan yang tahqiq. Tahqiq ni maksudnya dia lebih lambat-lambat lah, dia lebih slow-slow, kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lambat-lambat, dia baca lambat-lambat. Dia bagi tajwid, dia bagi hukum hakam elok semua, tartil, dia baca dengan tartil, tapi lebih lagi lambat daripada tartil. Dia lebih lambat, sebenarnya diitekankan benda tu, tahqiq kan. Tahqiq kan, ini selalunya bacaan yang dibaca oleh orang yang baru mula belajar baca Al-Quran lah, kan. Dia start daripada Iqra, dia baca juzuk amma, jadi dia mungkin akan baca slow-slow sikit. Tak ada masalah, dibolehkan. Baik, yang ketiga, hadar. Cara bacaan yang ketiga ni nama dia hadar. Hadar maksudnya adalah bacaan dengan cepat, tetapi hukum tajwid masih dijaga. Hukum tajwid dia jaga, dia punya makhraj huruf dia cantik, sifat huruf dia bagi, tajwid dia cantik elok lah, kan. Dia menjaga hukum hakam tajwid tu, tapi dia baca dengan laju, cepat sedikit lah, dia cepat. Ini kebiasaannya dibaca oleh orang-orang yang menghafal Al-Quran. Contoh kalau kita bulan Ramadan kan, kita selalu mayang tarawih, tarawih di masjid. Kita dalam keadaan pandemik ni, tahun lepas kita tak boleh nak solat dekat masjid, start tahun ni kita dah boleh dah, kan. Dan insyaAllah mungkin akan datang pun kita akan boleh dah lah solat kat masjid. Kita solat tarawih dekat masjid, imam-imam di masjid tu kebanyakannya yang menghafal Al-Quran. Jadi bacaan dia tu kita boleh perhatikan, dia tak baca dengan tahqiq. Tahqiq yang nombor 2 tadi tu, tahqiq ni orang yang baru mempelajari Al-Quran, dia baca lambat-lambat, kan. Para hufaz, para penghafal Al-Quran, dia pun tak baca dengan bacaan yang slow-slow, lambat-lambat. Sebab dia adalah takut lupa lah, kan. Baca lambat-lambat, takut terlupa ayat yang lepas dia tu. Jadi dia pun baca dengan agak cepat sedikit. Walau bagaimanapun tetap menjaga hukum hakam tajwid, masih menjaga lagi hukum hakam tajwid. Jadi ini dinamakan dengan hadar. Jadi kalau bacaan yang para hafiz Al-Quran tu, dia membaca laju-laju sikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih lagi menjaga tajwid, masih lagi menjaga hukum hakam panjang pendeknya. Contoh kan, macam kalau panjang pendek ni, kita tengok daripada tu, cukup kan ni, kan. Dia kalau macam hukum man arid li sukun kan, yang di akhir-akhir tu, yang di akhir macam man arid li sukun, kalau yang di akhir-akhir tu
boleh ada dibaca dengan 2 harakat, boleh baca dengan 4 harakat, boleh juga baca dengan 6 harakat. Jadi tak ada masalah. Kalau kita lihat dia baca macam agak pendek sikit, mungkin dia baca dengan 2 harakat. Kalau dia baca sedang-sedang sederhana, maksudnya dia ambil hukum yang kedua, itu bacaan dengan 4 harakat. Jadi dia masih lagi meraihkan hukum tajwid, cuma dia baca agak laju sedikit, itu dinamakan dengan hadar. Boleh, dibolehkan. Baik, yang keempat, yang terakhir namanya tadwir. Cara bacaan yang keempat ini tadwir. Cara bacaan ini adalah pertengahan di antara martabat tartil dan juga hadar. Dia tak lambat sangat dan tak laju sangat. Dia macam sedang-sedang, sederhana gitu kan. Saya rasa ini kebanyakan orang yang membaca dengan bacaan ni lah, tadwir. Dia tak baca laju sangat, tak baca dengan lambat sangat. Dia okey-okey je, sedang-sedang. Ini dibolehkan. Jadi cara bacaan Al-Quran itu ada 4 cara bacaan. Keempat-empat ini dibolehkan. Yang pertama, bacaan dengan bacaan tartil. Yang kedua, dibaca dengan tahqiq. Untuk orang yang baru mempelajari Al-Quran, dibaca dengan slow-slow, boleh, dibolehkan. Yang ketiga, untuk yang para penghafal Al-Quran yang dia dah terbiasa baca dengan laju, jadi dia baca laju tu, pastikan dia bacaan dia tu masih menjaga hukum tajwid. Dia laju kalau dia tak panjang dengan kadar yang dibolehkan dalam hukum tajwid, itu salah lah. Jadi dia perlu menjaga hukum tajwid supaya bacaan dia itu betul kan. Itu yang ketiga. Yang keempat, bacaan yang dibolehkan adalah dengan cara tadwir. Tadwir di antara bacaannya tu sedang-sedang, di antara tartil dan juga hadar. Itu sedang-sedang lah, maksudnya sedang-sedang. Baik, jadi insya-Allah saya rasa cukup sekadar itu untuk siri yang pertama ini berkaitan dengan muqaddimah hukum tajwid apa dan juga cara bacaan yang dibolehkan di dalam hukum tajwid. Maksudnya cara kita nak baca Quran tu dibolehkan dengan 4 cara tadi yang kita sebut. Jadi insya-Allah pada siri yang akan datang kita akan sambung lagi adab-adab membaca Al-Quran, dan insya-Allah kita masuk pada makhraj huruf. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wallahu alam. Moga mendapat manfaat daripada perkongsian yang sedikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.